Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Imran bin Kusaimi dari kumpulan A9. Kami akan bentangkan tajuk liberalism dan pluralism. Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan A9 iaitu Siti Nurliana Izzati binti Muhammad Azhan, Muhammad Adin bin Hatta dan Muhammad Hazman bin Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazman bin Muhammad Ghazali. Untuk bahagian latar belakang kajian, untuk yang pertama, kertas kerja ini adalah untuk mengkaji dan mengupas mengenai liberalism dan pluralism. Untuk pengetahuan umum, pada abad ini, pada abad 21 atau dikategorikan zaman berteknologi, semua maklumat kita boleh mengakses melalui hujung jari saja. Jadi masyarakat kini lebih moden dan berpandangan jauh ke hadapan, kadang-kala berfikiran lebih terbuka sehinggakan terikut ikut budaya barat. Buktinya liberalism dan pluralism di negara kita bukannya perkara baru. Ekoran fahaman ini telah lama bertapak di Malaysia. Okey, untuk poin yang ketiga, umat Islam bersiap sedia agar tidak mudah terpengaruh dengan fahaman ini dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun masih terdapat segelintir masyarakat yang masih belum mengetahui dengan lebih jelas mengenai fahaman ini. Jadi kita di sini ingin mengupas dan mencari isu ini dengan lebih mendalam, dengan harapan rakyat Malaysia atau umat Islam terutamanya bersiap sedia agar tidak mudah terpengaruh dengan fahaman ini. Menurut penceramah bebas Yunan Abdul Samad dalam wawancara beliau bersama Berita Harian bertajuk Benteng Hadapi Liberalism dan Pluralism, bagi mengatasi sesuatu masalah, kita harus mengenali dan memahami masalah tersebut terlebih dahulu. Begitu juga dengan isu yang hangat diperkatakan sekarang ini. Okey, secara ringkasnya, kedua-dua aliran fahaman ini adalah fahaman yang sesat dan bercanggah dengan ajaran ilmu Islam kita hari ini. Objektif kajian bertujuan untuk mengenal pasti bahaya pemikiran liberalism dan pluralism agama yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, yang turut berkait rapat dengan akidah umat Islam. Objektif yang kedua, mengenal pasti perbezaan di antara liberalism agama, pluraliti agama dan toleransi agama, agar masyarakat tidak terkeliru dengan ketiga-tiga istilah ini. Objektif yang ketiga, menguraikan pandangan Islam terhadap kedua-dua fahaman ini, liberalism dan pluralism yang sudah terang lagi bersulur bertentangan dengan ajaran agama Islam. Objektif yang keempat, melihat punca timbulnya fahaman liberalism dan pluralism dan bagaimana fahaman ini mula menapak di Malaysia. Objektif yang kelima, membincangkan impak negatif liberalism dan pluralism terhadap akidah umat Islam. Objektif yang terakhir, mengkaji peranan semua umat Islam dalam membendung fahaman liberalism dan pluralism daripada berleluasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Liana. Seterusnya kita akan membincangkan mengenai kepentingan kajian. Hasil dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat membantu lebih ramai masyarakat di Malaysia, terutamanya umat Islam, dalam memahami dengan lebih mendalam mengenai fahaman liberalism dan pluralism serta betapa bercanggahnya fahaman-fahaman ini dari ajaran agama Islam. Menurut Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor, fahaman liberalism atau dikenali juga sebagai pemikiran liberal adalah fahaman yang difatwakan sebagai ajaran sesat yang jauh menyeleweng dari syariat Islam. Terdapat dua komponen yang menjadi kepentingan kepada kajian ini, iaitu yang pertama, umat Islam, yang kedua, golongan pengikut fahaman-fahaman ini. Bagi umat Islam adalah diharapkan agar masyarakat dapat memahami bahawa ajaran fahaman ini adalah salah dan ditentang oleh agama Islam, serta menyedari betapa besarnya ancaman fahaman-fahaman ini dalam kalangan masyarakat.
Yang kedua, bagi golongan pengikut fahaman liberalism dan pluralism adalah diharapkan agar mereka dapat menyedari bahawa fahaman ini adalah sesat dan menyeleweng dari ajaran agama Islam. Diharapkan juga agar mereka dapat kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran liberalism menurut Majlis Agama Islam Selangor dalam artikel sinar harian yang bertajuk Fahaman Sesat Memusnahkan Akidah. Liberalism merupakan salah satu fahaman sesat yang besar di Malaysia. Liberalism adalah aliran pemikiran di mana kebebasan diberi kepada individu tanpa sekatan atau halangan dalam aspek agama, sosial, politik dan undang-undang. Secara amnya, fahaman ini memperjuangkan kebebasan dan kesamarataan hak individu dalam pelbagai aspek. Liberalism adalah satu bentuk fahaman sekularism, iaitu memisahkan aspek agama untuk membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Mengikut fahaman ini, seseorang individu tidak perlu meletak ajaran agama sebagai pengukur atau batasan sebelum melakukan sesuatu perkara atau perbuatan. Liberalism berasal daripada bahasa Inggeris yang bermaksud kebebasan. Fahaman ini mula menular di kalangan umat Islam apabila falsafah liberalism barat kian berkembang dalam seluruh bidang kehidupan. Liberalism merupakan faktor terbentuk aliran Islam liberal. Islam liberal merujuk kepada aliran yang memberikan keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Golongan ini berpegang dengan konsep pluralism agama di mana semua agama adalah sama. Tujuannya adalah untuk menyamatarafkan Islam dan agama-agama yang lain, sedangkan Islam merupakan satu-satunya agama yang diterima dan dibenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Muhammad, golongan Islam liberal menafikan bahawa mereka menolak ajaran agama Islam. Menurut golongan ini, mereka hanya ingin mengkaji semula ajaran dan hukuman agama agar relevan dengan peredaran zaman, dan mereka lebih mengutamakan logik akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini kerana asas kepada liberalism adalah akal, di mana akal menjadi sumber hukum pengikut fahaman ini, bukannya Al-Quran dan Sunnah seperti ajaran agama Islam. Ciri-ciri liberalism dibahagikan kepada dua kategori, iaitu akidah dan juga syariah. Dari aspek akidah, pengikut fahaman liberalism berpegang pada konsep pluralism. Mereka juga beranggapan bahawa wahyu dibahagikan kepada dua, iaitu wahyu bertulis, iaitu Al-Quran, dan juga wahyu tidak bertulis, iaitu akal. Mereka meragui kesahihan Al-Quran kerana beranggapan bahawa budaya dan bahasa Arab telah mencemarkan ketulinan Al-Quran. Walhal di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Yusuf ayat yang kedua, yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Dari aspek syariah pula, mereka mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan hadis. Mereka juga mempercayai bahawa mereka bebas membuat takwilan sendiri terhadap ajaran Al-Quran yang bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mereka juga mempertikaikan kemuliaan Nabi dan mempercayai bahawa setiap individu mampu mempunyai sifat dan kemuliaan yang sama. Mereka juga prejudis terhadap ilmu-ilmu Islam dan beranggapan bahawa ilmu-ilmu tersebut adalah rekaan dan buatan manusia semata-mata. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai pluralism agama. Dalam topik ini, kita akan dapat mengenal pasti perbezaan di antara pluralism agama, pluraliti agama dan toleransi agama. Apakah itu yang dikatakan dengan pluralism agama? Menurut Majlis Agama Islam Selangor, pluralism agama merupakan satu fahaman yang berpegang kepada prinsip bahawa semua agama adalah sama, semua agama adalah benar,
di mana agama yang benar tidak hanya eksklusif kepada agama Islam sahaja. Menurut mereka lagi, setiap agama boleh membawa penganutnya masuk ke dalam syurga dan selamat dari neraka. Sedangkan satu-satunya agama yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu Taala adalah agama Islam. Apabila kita berbincang mengenai pluralisme agama, ada pihak yang mengatakan bahawa pluralisme agama adalah sama dengan pluraliti agama ataupun dua perkara ini adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Sedangkan dua istilah ini merupakan dua perkara yang berbeza kerana ianya langsung tidak berkait rapat dan tidak berkaitan antara satu sama lain. Jika pluraliti agama ni berkaitan dengan fenomena agama yang majmuk, pluralisme agama pula merupakan falsafah di sebalik fenomena agama yang majmuk tersebut. Pluralisme agama ni dia mengambil berat tentang isu kebenaran agama yang majmuk. Kiranya dia mengambil berat sama ada agama yang majmuk ini adalah benar, sedangkan ajaran yang benar adalah agama Islam sahaja, dan ia boleh membawa kepada masalah akidah kerana dia akan capai kepada satu kesimpulan di mana semua agama adalah sama. Pluraliti agama merupakan satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena agama yang majmuk seperti di Malaysia, di mana di Malaysia ni seperti yang kita ketahui terdapat pelbagai bangsa yang menganut pelbagai agama. Kita mengakui bahawa terdapat agama-agama lain yang ada di Malaysia selain daripada ajaran agama Islam, tapi kita tidak mengakui kebenaran agama-agama tersebut kerana kita tahu bahawa agama yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu Taala adalah hanyalah ajaran agama Islam. Seterusnya, ada yang beranggapan bahawa pluralisme agama adalah sama dengan toleransi agama, sedangkan dakwaan ini adalah salah dan tidak benar sama sekali. Sebuktinya, aktivis pluralisme iaitu Profesor Diana menyatakan bahawa pluralisme agama merupakan satu pencarian yang aktif melangkaui perbezaan antara agama. Pluralisme bukanlah toleransi semata-mata. Toleransi agama merupakan satu istilah yang merujuk kepada sifat toleransi dan keterbukaan umat Islam dalam berinteraksi dengan orang bukan Islam. Jika dilihat di dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang boleh dijadikan bukti wujudnya pengiktirafan tersebut. Kiranya Islam mengiktiraf bahawa terdapat agama lain selain daripada agama Islam, tapi Islam tidak mengiktiraf kebenaran agama-agama tersebut. Pandangan Islam terhadap fahaman liberalisme dan pluralisme. Okey, yang pertama, pandangan Islam terhadap fahaman liberalisme. Pandangan Islam terhadap liberalisme atau fahaman ini adalah merupakan fahaman yang sesat dan jauh menyeleweng dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Kedua, fahaman sesat ini mula mempengaruhi pemikiran umat Islam melalui gerakan golongan pengikut fahaman ini yang semakin berkembang mengikut budaya barat. Fahaman ini mengatakan bahawa kehidupan dengan agama adalah dua perkara yang berbeza, iaitu di mana ia tidak berkaitan antara satu sama lain. Oleh itu, liberalisme, fahaman ini memperjuangkan hak kebebasan. Oleh itu, fahaman liberalisme ini memperjuangkan hak kebebasan. Maka golongan ini mengumpamakan agama Islam ini sebagai pengikat untuk mereka bebas. Golongan ini berimpikan untuk menghapuskan semua hukum agama agar tidak lagi menjadi penghalang mereka untuk melakukan perkara yang mungkar. Menurut Tamyiz, liberalisme adalah serangan pemikiran yang mengarahkan kepada keterbukaan dan hak kebebasan seseorang. Kaum Yahudi telah lama berusaha mengelirukan umat Islam agar umat Islam semakin jauh daripada landasan agama Islam yang sebenarnya dengan agenda-agenda mereka untuk lagi memperosakkan akidah kita sebagai umat Islam.
Salah satu contoh liberalism. Contoh liberalism adalah salah satu agenda mereka dalam usaha mengelirukan umat Islam dengan cara menerangkan kemodenan dalam agama Islam dengan menjadikan falsafah barat sebagai landasan. Seterusnya, pandangan Islam terhadap fahaman pluralism. Pandangan Islam terhadap pluralism ini juga sama seperti liberalism, adalah fahaman yang merupakan fahaman yang sesat dan menyeleweng daripada ajaran agama Islam. Menurut golongan fahaman ini, semua agama adalah sama dan tidak ada agama yang boleh menyatakan bahawa agama itu lebih benar antara agama-agama yang lain. Menurut Muhammad Tambias, pengikut fahaman liberalism ini beranggapan semua manusia adalah sama. Walaupun berlainan agama, mereka boleh sampai ke Tuhan yang sama, sedangkan Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19 dan 85 yang bermaksud, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang benar dan diridai oleh Allah SWT, dan sesiapa yang mencari agama Islam maka tidak akan diterima darinya, dan dia pada hari akhirat kelak daripada orang-orang yang rugi. Berdasarkan ayat-ayat ini, jelaslah bahawa agama Islam yang diterima di sisi Allah SWT. Namun begitu, walaupun telah jelas bahawa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar dan diterima di sisi Allah SWT, Islam tetap mengakui perbezaan dan identiti agama yang lain. Hal ini disebut dalam toleransi agama. Ia berhubung dengan sikap toleransi umat Islam dalam berinteraksi dengan orang bukan Islam, seperti dalam ayat Al-Quran yang bermaksud, untuk kamu agama kamu dan untuk aku agamaku. Berdasarkan ayat ini, jelaslah menunjukkan bahawa Islam menghargai toleransi agama lain tetapi tidak menganggap semua agama adalah sama. Dalam erti kata yang lain, Islam tidak menganggap bahawa Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang disembah oleh agama lain. Punca timbul fahaman liberalism. Fahaman ini bermula di Eropah dan mula meresap dalam masyarakat Islam melalui penjajahan dan pembaratan pada abad ke-18 dan 19. Pengikut fahaman ini mempercayai mereka boleh mencapai kemajuan dengan mengikut dan mengamalkan cara barat. Fahaman ini terus berkembang pada zaman kebangkitan di mana golongan intelektual mula menyerang institusi agama yang dianggap sebagai penghalang kemajuan masyarakat. Seterusnya, fahaman ini mula tersebar ke bidang pendidikan bagi mengelakkan sifat taklid buta. Dan seterusnya, fahaman ini mula diterima bagi memulihkan imej Islam dari terorisme, anti-barat dan anti-pemodenan yang melahirkan Islam liberal. Contoh di Malaysia, penularan aliran Islam liberal dalam kalangan masyarakat boleh dilihat dengan kemunculan gerakan anti-hadis yang diterajui oleh Kasim Ahmad. Punca timbul fahaman pluralism. Fahaman ini mula berkembang di Barat dan mula mendapat perhatian global di akhir kurun ke-20. Penyebaran utama fahaman ini ialah melalui media massa seperti media cetak, iaitu buku, majalah dan akhbar. Contohnya seperti buku Islam Tanpa Keekstreman Berhujah untuk Kebebasan yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Mustafa Akil, dan juga media elektronik seperti televisyen, radio dan juga internet. Misalnya seperti filem Sepet arahan Yasmin Ahmad yang menunjukkan babak percintaan dui agama. Seterusnya, penyebaran melalui kursus kepimpinan dan pengurusan seperti Emotional Spiritual Quotient ESQ yang mengandungi elemen pluralisme agama dan telah tersebar melalui penubuhan pusat kursus di negara kita. Seterusnya, penyebaran melalui pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO. Contohnya seperti Pertubuhan Malaysian Interfaith Network yang menyokong penyebaran pluralisme agama di Malaysia. Dan akhir sekali, individu dan organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia dan anti hadis yang secara tidak langsung telah menyebarkan fahaman ini kepada masyarakat. Kesan liberalisme dan pluralisme kepada pengikut fahaman ini dan masyarakat setempat sudah pasti bukannya kesan yang positif, tetapi membawa kesan yang negatif kerana kedua-dua fahaman ini adalah fahaman sesat yang jauh menyeleweng dari ajaran agama Islam. Menurut Majlis Islam Selangor,
Kesan pertama liberalism dan pluralism adalah pengikut fahaman ini menghalalkan perkara yang haram. Hal ini kerana sekira terdapat sesuatu perkara yang dilakukan oleh mereka namun perkara tersebut ditentang oleh ajaran agama Islam, maka mereka akan menggunakan akal fikiran dan bukannya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, pengikut fahaman liberalism menyokong LGBT sebagaimana masyarakat di Barat, sedangkan LGBT adalah kaum songsang yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, keburukan kedua-dua fahaman ini adalah para pengikutnya normalisasikan hukum murtad dalam kehidupan mereka. Hal ini kerana pluralism berpegang kepada konsep di mana mereka beranggapan bahawa agama Islam bukanlah satu-satunya agama yang benar. Jika begitu, sudah pasti isu murtad tidak lagi akan dipandang serius kerana masyarakat diberi kebebasan untuk mencuba agama-agama lain tanpa sebarang sekatan. Kerana bagi mereka semua agama adalah sama rata. Hal ini amatlah berbahaya kepada umat Islam kerana ia berkait dengan akidah. Seterusnya, kesannya adalah usaha dakwah kepada penganut agama lain bakal sia-sia. Umat Islam berdakwah dan mengajak penganut agama lain untuk mendalami Islam sekaligus mencintai Islam dan menganut agama Islam untuk memastikan Islam berada di seluruh pelosok dunia. Namun begitu, sekiranya fahaman pluralism telah sebati dalam jiwa pengikut fahaman ini, maka tiada keperluan bagi mereka untuk berdakwah kepada penganut agama lain. Hal ini kerana fahaman mereka semua agama adalah sama. Namun jika diteliti dengan lebih dalam, sekiranya semua agama adalah sama, maka nescaya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak akan bertungkus lumus untuk memperluaskan ajaran agama Islam. Akhir sekali, kesan fahaman liberalism dan pluralism kepada pengikut fahaman ini adalah secara tidak langsung meremehkan ijtihad para ulama silam. Hal ini kerana liberalism memperjuangkan konsep mengkaji semula ajaran dan hukum agama Islam agar bersesuaian dengan peredaran zaman. Jadi sudah pasti dalam minda pengikut fahaman ini, pandangan para ulama silam sudah tidak relevan. Sedangkan sehingga ke hari ini, pandangan dan hasil ijtihad tokoh-tokoh mazhab unggul terdahulu masih berada di kedudukan yang tinggi dalam hati umat Islam. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai peranan umat Islam dalam membendung perkembangan fahaman liberalism dan pluralism di Malaysia. Sebagai umat Islam, kita seharusnya mengambil peranan untuk membendung fahaman ini daripada terus berleluasa dalam kalangan masyarakat, terutamanya di negara kita Malaysia. Hal ini kerana terdapat hadis yang menyeru umat Islam untuk mencegah perkara-perkara mungkar yang bermaksud barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya, apabila dia tidak mampu dengan lisannya, dan apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Oleh itu, kita pecahkan peranan umat Islam ini dalam 3 kategori, iaitu dari segi individu, majlis agama dan institusi pendidikan. Kategori pertama iaitu dari segi individu dalam membendung fahaman liberalism dan pluralism dari terus berleluasa ialah dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut Muhammad Rizal, Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dijadikan kitab bacaan dan hafalan semata-mata. Sebaliknya, Allah mahukan umat Islam menjalani kehidupan dunia berpandukan dasar dan nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Sekiranya tidak yakin terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan jika kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mudah terpengaruh dan terpesong dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Sebenarnya, untuk kita membendung fahaman ini dari
dari terus berleluasa adalah digalakkan untuk kita bermula dari diri sendiri. Hal ini kerana jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sekiranya kita didatangi oleh pengikut fahaman ini yang mengajak kita untuk mengikut fahaman mereka, kita tahu bahawa ajaran itu adalah salah dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan itu, kita terselamat daripada mengikuti fahaman mereka. Oleh itu, cara yang paling penting untuk membendung fahaman ini adalah setiap umat Islam haruslah kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahawa Al-Quran dan Sunnah ditinggalkan kepada umat Islam untuk dijadikan sebagai pegangan hidup. Terdapat satu hadis yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya kalian berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Satu lagi hadis yang bermaksud, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang mana syafaatnya akan diterima dan sebagai penghujah yang mana hujahnya disokong. Barang siapa meletakkan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran akan memandunya ke syurga, dan barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran akan mencampakkannya ke neraka. Dari segi Majlis Agama, menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, JAIS telah melaksanakan 582 aktiviti yang melibatkan sesi penjelasan, seminar, convocation, risikan dan siasatan bagi menangani fahaman liberalism dan pluralism di Malaysia pada tahun 2014 sehinggalah 2019. Selain itu, media masa dan penerbitan buku berkenaan fahaman ini juga turut dipantau oleh pihak berkuasa. Sekiranya terdapat sebarang terbitan yang berunsurkan pemikiran fahaman-fahaman ini, maka terbitan tersebut akan diharamkan dan dirampas oleh pihak berkuasa. Usaha ini dilakukan bagi mengekang penyebaran fahaman ini dari terus berleluasa dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, di Johor, Jabatan Agama Islam Negeri Johor mewujudkan satu jabatan brigade Ahli Sunnah wal Jamaah yang bertujuan untuk mengukuhkan fahaman tersebut dan juga sebagai benteng bagi memerangi fahaman yang bercanggah dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Untuk poin yang ketiga, peranan umat Islam dalam membendung perkembangan fahaman liberalism dan pluralism, iaitu dari segi institusi pendidikan. Menurut Nur Hayati Basir dalam artikel beliau yang bertajuk Peranan Pendidikan Islam dalam Menangani Fahaman Liberalism dan Pluralism, institusi pendidikan ini perlu sentiasa memperkasakan dan menambah baik kurikulum pendidikan Islam agar seiring dengan peredaran zaman yang sekarang, iaitu agar terus relevan dengan konteks Islam selagi tidak bertentangan dengan syarak. Hal ini bermaksud isu-isu semasa yang berkaitan dengan fahaman sesat seperti liberalism dan pluralism perlu dimasukkan dalam silibus untuk memberikan pendedahan kepada pelajar agar dapat menilai kelemahan dan kepincangan fahaman tersebut sejak awal lagi. Bab kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Menurut beliau lagi, pendidikan Islam perlu diajar sebagai mata pelajaran Al-Din, bukan sekadar menyampaikan pengetahuan dan kemahiran semata-mata, tetapi hendaklah diamalkan dan dihayati sepenuhnya oleh setiap individu Muslim yang beriman kepada Allah SWT. Selain itu, dalam artikel ini juga turut membincangkan mengenai usaha meningkatkan kualiti guru-guru, bukannya hanya tertumpu kepada guru pendidikan Islam semata-mata sahaja. Kerana guru-guru merupakan barisan hadapan institusi pendidikan yang memainkan peranan yang sangat besar dalam hal ini, terutamanya dalam usaha untuk menjawab persoalan pelajar mengenai permasalahan atau kekeliruan agama. Di zaman moden ini, semuanya berada di hujung jari. Sudah pasti golongan pendidik harus sentiasa bersiap siaga untuk menjawab sebarang persoalan yang diutarakan oleh pelajar dalam fasa yang ingin mereka tahu dalam semangat yang membuat-buat. Setiap guru Muslim dalam apa jua segala bidang harus perlu menerapkan elemen-elemen Islamik
melalui amalan pengajaran, terutamanya dari aspek teknik dan cara pengajaran dengan kefahaman dengan jelas berkaitan konsep ketuhanan sebagai asas ilmu Islam yang sebenar. Guru yang baik akan sentiasa mengaitkan dengan isu pengajaran dengan kekuasaan Allah SWT. Kegagalan guru dalam memberi kesedaran seperti ini akan membuka ruang kepada unsur fahaman seperti liberalism dan pluralism mempengaruhi pemikiran para pelajar. Rumusan terhadap dapatan kajian. Liberalism dan pluralism adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Setiap umat Islam haruslah berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan fahaman ini bukanlah isu yang boleh diambil ringan. Individu yang berpegang kepada fahaman ini haruslah segera bertaubat dan kembali ke ajaran Islam yang sebenar, dan umat Islam haruslah memainkan peranan bagi menyekat fahaman ini daripada tersebar. Akhir sekali, kita akan membincangkan mengenai cadangan-cadangan yang boleh diambil untuk terus mengekang penyebaran fahaman ini dari terus berleluasa di negara kita. Walaupun pelbagai cara telah dilakukan, kita boleh terus berusaha untuk menambah lagi pelbagai cara untuk terus mengekang fahaman ini, kerana kita tahu bahawa fahaman ini adalah masalah serius. Hal ini kerana ia berkaitan dengan akidah umat Islam dan menyeleweng dari ajaran agama Islam. Oleh itu, cadangan-cadangan ini dikemukakan agar dapat membantu dalam proses mengekang dan menyekat penyebaran fahaman ini daripada terus berleluasa. Cadangan saya bagi bahayanya liberalism dan pluralism tidak boleh dipandang ringan. Oleh sebab itu, umat Islam dilarang berpegang dengan fahaman liberalism dan pluralism kerana fahaman ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Antara cadangan untuk mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan kedua-dua fahaman ini ialah masyarakat harus lebih aktif dalam menghadiri program-program tadabbur Al-Quran agar kita lebih menghayati dan memahami ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Dengan adanya program yang menggalakkan tadabbur Al-Quran, umat Islam dapat mengambil iktibar daripadanya dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. Dengan ini, masyarakat akan lebih memahami Al-Quran, dan sekiranya fahaman ajaran sesat mulai disebarkan oleh golongan berkenaan, maka masyarakat dengan mudah dapat menilai sama ada ajaran tersebut adalah sesat atau mengikut ajaran agama Islam yang sebenar. Kerajaan dan Majlis Agama Islam seharusnya menggunakan media-media sosial dalam memupuk kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya fahaman-fahaman sesat di negara kita. Hal ini kerana pada zaman ini di mana teknologi semakin berkembang, media sosial merupakan sebahagian daripada kehidupan masyarakat. Oleh itu, pihak kerajaan dan Majlis Agama Islam seharusnya mengambil peluang ini dalam mendidik masyarakat tentang bahayanya serangan fahaman sesat ini kepada umat Islam tanpa sempadan dengan menggunakan media sosial. Hal ini kerana fahaman-fahaman sesat juga menggunakan medium ini untuk menyebarkan ajaran mereka. Oleh itu, pihak kerajaan dan Majlis Agama Islam seharusnya turut menggunakan medium ini untuk mendidik masyarakat agar lebih mengetahui mengenai bahayanya fahaman-fahaman ini. Untuk cadangan ini, satu akaun media khusus untuk memaparkan isu-isu berkaitan fahaman ini harus dibuka agar masyarakat dapat merujuk akaun tersebut untuk mendapatkan info terkini atau bagi memahami isu ini dengan lebih mendalam tanpa perasaan was-was. Kadang-kadang kita akan risau jika kita melihat berita di media sosial kerana tak semua berita adalah benar. Jadi adalah perlu untuk pihak kerajaan dan Majlis Agama Islam untuk membuka satu akaun rasmi di mana masyarakat akan tahu bahawa info daripada akaun tersebut adalah info yang benar. Jadi kita boleh merujuk maklumat tersebut tanpa perasaan ragu-ragu sama ada itu merupakan berita palsu ataupun tidak. Sebagai contoh, akaun Majlis Keselamatan Negara MKN di Telegram.
Hal ini kerana semua rakyat Malaysia tahu bahawa akaun tersebut merupakan akaun rasmi kerajaan. Jadi setiap berita yang disalurkan dalam channel tersebut merupakan berita yang sahih. Termasuk diri saya sendiri, saya juga turut menyertai akaun tersebut untuk mendapatkan maklumat terkini. Jadi pihak kerajaan dan Majlis Agama Islam seharusnya menggunakan medium ini dengan sebaik mungkin. Cadangan yang seterusnya ialah setiap umat Islam haruslah mengambil inisiatif dalam menambah dan mencari lagi ilmu pengetahuan tentang agama Islam supaya dapat mengukuhkan lagi benteng akidah dan tidak mudah untuk terpengaruh dengan fahaman liberalism dan pluralism dan juga mana-mana fahaman sesat yang lain. Setiap umat Islam juga sewajarnya mengukuhkan lagi ilmu pengetahuan tentang asas-asas agama Islam dan juga berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan juga Sunnah. Cadangan saya untuk pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO, NGO Islam di negara ini haruslah memainkan peranan mereka dalam menyekat penyebaran perfahaman ini dari terus berleluasa dalam kalangan masyarakat. Seperti mana pertubuhan bukan NGO, bukan kerajaan iaitu NGO, bukan Islam memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan fahaman sesat ini. Sebagai contoh, apa yang saya lihat di depan mata saya di Ipoh Perak, ada segelintir kumpulan iaitu orang Islam sendiri yang bertudung. Mereka memberikan orang kata flyers kepada masyarakat lain, dan saya juga dibagi. Dan saya melihat dalam flyers itu adalah fahaman Islam tapi secara terbuka, secara orang kata lebih luas konteksnya. Contoh hak kebebasan bersuara, sama seperti fahaman pluralism dan liberalism. Oleh itu, bagi menyekat fahaman ini dari terus berleluasa, semua NGO Islam haruslah bergabung dalam melawan musuh Islam. Dan salah satu pertubuhan amal Islam iaitu MAIM telah ditubuhkan, dan bagi menggabungkan NGO Islam di Malaysia ini supaya dijadikan platform kepada NGO Islam dalam menyalurkan tenaga memberi bantuan dan gerak kerja dakwah dan memupuk perpaduan ummah. Sekian sahaja dari kami, kumpulan A9, dalam pembentangan kami yang bertajuk Liberalism dan Pluralism. Terima kasih diucapkan Ustaz Nasuha kerana mengajar kami subjek ini. Sekian, terima kasih.